Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. أصحاب الفضيلة, seluruh jawatan kuasa pengurusan masjid yang dihormati, yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, para ilmuwan, para asatizah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita melafaz dan menzahirkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnianya jua dipanjangkan umur, dilanjutkan usia kita, sehingga kita sama-sama dapat menyempurnakan ibadah Ramadan pada tahun ini yang baru sahaja berlalu kurang lebih seminggu, dan dipanjangkan umur, dilanjutkan usia, diberikan kesempatan kepada kita untuk sekali lagi berada di dalam majlis ilmu. Semoga keberadaan kita di dalam majlis ini akan mengukuhkan kualiti pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana asas kepada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah berasas ataupun berdasarkan kepada al-fahmus sahih, ataupun kefahaman yang benar, kefahaman yang mendalam terhadap agama ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum daripada saya melanjutkan kuliah ringkas pada malam ini, saya sekadar menyampaikan pesan daripada ayahanda saya, Ustaz Ilya Zakaria. Beliau meminta saya mengucapkan salam kepada hadirin dan hadirat, dan beliau juga menyampaikan belated Eid Mubarak, selamat hari raya yang terlewat, kerana beliau tak dapat bersama-sama ataupun bertemu dengan tuan-tuan sebelum menyambut 1 Syawal yang lepas. Dan saya menyampaikan amanah beliau untuk memanjangkan salam beliau dan juga ucapan Eid Mubarak, selamat hari raya Aidilfitri kepada hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, masa begitu cepat berlalu. Kita masih lagi mengira bahawa, ataupun kita masih lagi merasakan bahawa kita baru sahaja menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dan pada malam ini kita telah pun berada pada malam ke-7 daripada bulan Syawal pada tahun ini. Dan sebagaimana sifat seorang Muslim yang tidak lari ataupun tidak pernah menangguh-nangguhkan dirinya daripada melakukan muhasabah ataupun postmortem, saya mengajak dan menjemput tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, untuk sama-sama kita memeriksa diri dan amal kita masing-masing. Apakah kita yang telah keluar ataupun graduate daripada madrasah Ramadan, Universiti Ramadan pada tahun ini, telah pun mencapai piawaian yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
telah mencapai matlamat Allah Subhanahu wa taala menyekolahkan kita di dalam madrasah Ramadan. Iaitulah antara piawaiannya ataupun antara matlamatnya, la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kita memperingatkan diri kita tentang apakah maksad ataupun apakah yang menjadi tujuan ataupun matlamat takwa ini, adalah sebagaimana dialog yang berlaku di antara dua orang sahabat Nabi yang agung, Sayyiduna Umar dan Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma. Dalam perbualan yang biasa kita dengar, apabila ditanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab apakah yang dimaksudkan dengan takwa, maka Ubay bin Ka'ab daripada beliau memberikan satu jawapan yang terus, beliau bertanya kembali kepada sahabat Nabi yang mulia, apakah kamu pernah melalui suatu lorong yang sempit, zi syauk, yang penuh pula dengan duri-duri tajam? Maka Umar menjawab, sudah tentu. Maka Ubay bertanya lagi, apa yang kamu buat sekiranya kamu melalui lorong yang sempit penuh pula dengan duri-duri ataupun onak duri yang tajam, apa yang kamu lakukan? Maka jawapan Sayyiduna Umar, beliau mengatakan bahawa syammartu wajtahat, aku akan jalan, aku akan angkat sikit kain yang aku pakai supaya kain aku itu tidak tertusuk pada duri. Wajtahat, aku berjalan dengan penuh hati-hati, ya, aku tak galik, kata orang utara, aku tak galik, ya, tak sempat nak tengok WhatsApp pada ketika aku tengok sungguh-sungguh supaya kaki aku tidak tertucuk ataupun tidak terkena kepada duri tajam, laluan pula sempit. Maka kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Takwa bukan semata-mata terkandung ataupun keseluruhannya semata-mata berasaskan kepada sifat takut semata-mata. Tetapi kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, takwa menghimpunkan di antara perasaan gerun kepada Allah dan pada masa yang sama nihayatul hub, kecintaan yang tidak ada tolok bandingnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallazina amanu ashaddu hubban lillah, sesungguhnya orang-orang yang beriman meluap-luap bersangat-sangatan kecintaan mereka, kerinduan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu hadirin mukminin, marilah sama-sama kita merenung, kita bermuhasabah dalam diri kita masing-masing. Apakah kita yang telah mengucapkan minal aidina wal faizin? Semoga kita semua tergolong di dalam golongan al-aidin, orang-orang yang balik kepada fitrah asal, al-faizin, orang-orang yang berjaya. Apakah lisan kita semata-mata mengatakan bahawa kita tergolong di dalam al-aidin wal faizin, tetapi hakikatnya kita tidak termasuk di dalam ciri-ciri sifat-sifat golongan al-aidin wal faizin, yang mana amalan mereka tidak berubah, sama ada mereka berada di dalam Ramadan, sama ada mereka berada di luar Ramadan, mereka mengetahui bahawa mereka menyembah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam bulan Ramadan mereka sembah Allah Ar-Rahmanur Rahim. Apabila mereka keluar bulan Ramadan, mereka juga menyembah Allah yang sama. Maka tidak ada double standard daripada sudut amalan mereka di dalam ataupun semasa dan selepas mereka berada di dalam Ramadan Al-Mubarak. Sebab itu para ulama mencedok kata-kata Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad fat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Ramadan, iaitu mereka yang ibadatnya
salatnya, zakatnya, Qurannya, i'tikafnya semata-mata bulan Ramadan. Keluar bulan Ramadan mereka tinggalkan segala-galanya, seolah-olah mereka hanya menyembah Allah di dalam bulan Ramadan. Sesungguhnya Ramadan telah berlalu. Tidak ada siapa yang boleh memberikan jaminan kita sempat untuk bertemu Ramadan pada tahun hadapan. Tetapi man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang mengabdikan diri mereka kepada Allah, sesungguhnya Allah berterusan hidupnya, la yamut. Allah Subhanahu wa taala tak akan mati. Hadirin mukminin, apakah kita pada hari ini dengan penuh sifat tawadhu' boleh mengatakan bahawa ana abdun taqi, ataupun inni abdun taqi, sesungguhnya aku adalah hamba Allah yang bertakwa kepadanya? Adakah kita punya sifat seorang hamba Allah yang bertakwa? Kerana sifat Ramadan ataupun matlamat kita ditarbiyah di dalam bulan Ramadan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Allah menyebut matlamat dan juga objektif Ramadan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakan, genapkan tempoh kamu berpuasa. Dan apabila kamu telah selesai menggenapkan ibadat puasa kamu, maka bertakbirlah, memperbesarkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Semoga kamu tergolong di dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Hadirin mukminin, apakah kita menjadi golongan yang benar-benar bersyukur kepada Allah? Syukur bukan semata-mata perbuatan lisan dengan menyebutkan hamdalah, alhamdulillah dan sebagainya. Tetapi syukur itu terzahir dengan amalan kita. Tunduknya kita kepada Allah, bagaimana kita mengawasi hududullah, sempadan-sempadan Allah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dalam hidup kita. Itulah merupakan tanda ataupun manifestasi syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita dengan penuh rasa rendah hatinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terus diberikan dengan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, agar terus memperkukuh dan memperelokkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarpun Ramadan telah berlalu meninggalkan kita, kita menjadi hamba Allah yang Rabbani, yang mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengira musim, tanpa mengira waktu, tanpa mengira tempat. Kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benar bertakwa, yang sebenar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya saya nak mengambil sedikit masa untuk sama-sama kita melihat dan merenung masyarakat ataupun keadaan hidup yang kita berada di dalamnya pada saat dan ketika ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita hidup dalam sebuah masyarakat yang semakin lama semakin kurang dan nipisnya nilai toleransi. Dan ini bukanlah isu setempat, bukan isu orang Sungai Ara, bukan isu orang Pulau Pinang, bukan hanya berlaku di Malaysia. Ia adalah suatu fenomena global, fenomena yang berlaku di mana-mana tempat di dalam dunia pada hari ini. Manusia semakin kurang sifat toleransi, manusia semakin nipis nilai toleransi apabila berhadapan dengan kepelbagaian.
Kita semakin lama semakin kurang sifat toleransi dengan orang yang berlainan budaya dengan kita, walaupun seagama. Kita semakin kurang nilai toleransi dengan orang yang berbeza barangkali amalan fiqhnya. Kerana kita bermazhab Syafi'i, orang lain bermazhab Ahlus Sunnah yang lain dalam bidang fiqh. Ada yang Hambalinya, ada yang Malikinya, ada yang Hanafinya. Semakin lama semakin tajam pertelingkahan di antara kita. Itu kita hanya lihat dalam konteks kita sebagai ummah diniyah, kita sebagai umat agama ini. Kalau kita melihat dalam skop yang lebih luas, semakin kurang toleransi kita dengan hamba-hamba Allah yang lain yang berbeza akidah dengan kita, yang berbeza ras, warna kulit dengan kita. Semakin lama sifat keakuan dan sifat kepuakan itu mendominasi sifat toleransi ataupun adab kita bertoleransi dalam sebuah masyarakat yang sangat pelbagai ataupun majmuk. Tuan-tuan, sekali lagi saya sebutkan, ini bukan situasi ataupun fenomena setempat. Ia adalah suatu situasi ataupun fenomena yang berlaku di mana-mana di dalam dunia pada hari ini. Barangkali tuan-tuan juga mengikuti perkembangan bagaimana berlakunya referendum di United Kingdom, yang bukan hanya melibatkan England tapi melibatkan Wales, melibatkan Scotland dan melibatkan North Ireland, melibatkan Ireland, Republic of Ireland. Mereka buat referendum sama ada mereka pilih mereka nak kekal dalam European Union, blok ekonomi Kesatuan Eropah. Kesatuan Eropah ni tuan-tuan, dia bukan blok geografi, dia blok ekonomi. Sebab itu kalau ada penyokong England, dia takut England tak boleh masuk Euro, boleh masuk lagi 4 tahun lagi kemudian tuan-tuan. Cuma tak tahu lepas tak lepas group stage ataupun tak. Ya, tapi boleh masuk lagi Euro. Sebab apa tuan-tuan? European Union ini adalah blok ekonomi. Dia bukan blok berdasarkan geografi. Dan akhirnya rakyat telah membuat keputusan di mana hampir 52% daripada rakyat di 4 negara ini yang membentuk United Kingdom ini buat keputusan untuk keluar daripada EU ataupun European Union ini. Ya, kita tak nak tengok soal orang muda pilih untuk stay, orang yang lebih senior pilih untuk keluar. Kita tak nak fikir perkara tersebut tuan-tuan pada malam ini. Tetapi ringkasnya hadirin mukminin yang dirahmati Allah, rakyat ataupun penduduk United Kingdom buat keputusan untuk sokong Brexit, Britain exit Euro. Dan salah satu daripada kebimbangan mereka adalah kerana kalaulah England ataupun United Kingdom kekal menjadi sebahagian daripada Kesatuan Eropah, mereka mungkin tidak dapat menolak imigran yang datang ataupun yang sampai ke kawasan ataupun ke negara-negara Eropah, yang mana EU ini tuan-tuan, dia ada suatu yang nama single entry point. Maknanya kalau dia masuk daripada France, dia masuk ke semua negara-negara EU. Dia ada akses untuk masuk semua negara-negara EU. Orang United Kingdom melihat bahawa mereka mengatakan bahawa enough is enough. Kami dah tak nak lagi imigran masuk ke dalam negara mereka. Walaupun data ekonomi menunjukkan bahawa 1 pound kerajaan United Kingdom belanja untuk bantu imigran itu masuk, kerana imigran itu masuk di United Kingdom, mereka juga akan bekerja dalam United Kingdom, memberikan pulangan kepada KDNK United Kingdom sendiri 2 pound untuk setiap pelarian. Bagi setiap pelarian yang masuk United Kingdom, kerajaan UK spend 1 pound akan dapat balik 2 pound. Maknanya daripada sudut ekonomi, ia adalah suatu yang memberikan manfaat yang positif kepada United Kingdom. Tetapi nampaknya hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, orang di United Kingdom secara keseluruhannya
mereka menghadapi ataupun mereka menzahirkan bahawa mereka bermasalah dengan golongan imigran. Suatu yang tak boleh diterima sebelum daripada ini. Suatu yang tak terjangka. Sebab itu tuan-tuan, David Cameron dengan begitu confident dia buat referendum ini. Dia tahu bahawa akhirnya rakyat United Kingdom akan pilih untuk berada ataupun kekal dalam EU. Tapi akhirnya tuan-tuan, dengan dia sekali terpelanting. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini bukan berlaku di tempat kita. Ini berlaku di United Kingdom. Yang kita kata masyarakatnya telah maju, masyarakatnya bertamadun, masyarakatnya inklusif, boleh terima orang luar. Tetapi nampaknya hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, apa yang kita sangka yang berlaku di dalam masyarakat tersebut tidak sesuai dengan natijah referendum yang berlaku di United Kingdom. Sudah tentulah ini bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan Brexit berlaku dalam referendum baru-baru ini. Tapi saya nak sebutkan hadirin mukminin, masyarakat menjadi semakin kurang nilai toleransi ini bukanlah suatu fenomena setempat. Kita tengok orang Sungai Hara je semakin kurang toleransi. Ataupun kita tengok orang Pulau Pinang saja makin kurang toleransi. Ini adalah senario global. Ini adalah senario yang berlaku di serata dunia. Masyarakat makin kurang sifat dan nilai toleransi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah saya nak membawa perbincangan kita pada hari ini, sudah tentulah secara ringkas, untuk kita nak memahami bagaimana Islam meletakkan perspektif ataupun bagaimana Islam memberikan pimpinan dan pedoman kepada kita, khususnya dalam kita menyusun hidup kita sebagai seorang Muslim dengan orang yang ada sekitar kita, sama ada mereka Muslim ataupun juga orang yang berada sekitar kita di kalangan bukan Islam. Bagaimana sikap Islam terhadap at-ta'amul ma'a ghairil muslimin? Bagaimana Islam mengajar kita tentang bagaimana kita nak berinteraksi, bagaimana kita nak bermuamalah dengan orang-orang bukan Islam. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, di dalam ayat yang masyhur daripada suratul Hujurat ayat 13 yang masing-masing kita barangkali kita ingat ayat ini, Allah menyebutkan kepada kita wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Subhanahu wa taala secara jelas sarih di dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan bahawa Allah menciptakan manusia ini bukan secara semuanya seragam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Manusia ini diciptakan dengan banyak ragam, banyak puak, banyak keturunan. Tujuannya apa? Lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenal. Hadirin mukminin, para ulama yang mengkaji i'jazul Quran, yang mengkaji mukjizat Al-Quran, mereka mengatakan bahawa ini salah satu daripada i'jazul Quran, salah satu daripada mukjizat Al-Quran dalam bidang sosial. Tuan-tuan, dulu para pakar-pakar sosiologi, para pakar-pakar ilmu kemasyarakatan, mereka mengatakan bahawa asas paling penting untuk sebuah masyarakat yang ada pelbagai agama, pelbagai budaya, pelbagai keturunan, untuk hidup secara harmoni di antara satu sama lain adalah dengan mereka bertoleransi antara satu sama lain. Pakar kemasyarakatan kata yang paling penting untuk kita hidup secara aman, secara harmoni, secara damai dalam sebuah masyarakat yang majmuk, kena ada toleransi. Itu yang paling penting. Tak ada benda lain, ada toleransi, hidup aman dan damai. Tetapi hadirin mukminin, Al-Quranul Karim membuktikan sebaliknya. Sebelum daripada kita bercakap tentang soal toleransi, Al-Quran mengatakan bahawa asas yang terpenting
untuk kamu hidup sejahtera, untuk kamu hidup dalam keadaan at-ta'ayush as-silmi, keadaan hidup yang tenang, keadaan hidup yang harmoni, bukan toleransi. Lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenal. Kalau dalam bahasa orang putihnya tuan-tuan disebut, asas kepada hidup secara harmoni dalam masyarakat majmuk apabila kita ada profound understanding, kita ada kefahaman yang mendalam. Kita orang Melayu faham bagaimana budaya orang Cina, pada masa yang sama orang Cina faham budaya orang Melayu, ya. Orang India faham bagaimana cara hidup orang Melayu, orang Melayu faham bagaimana cara hidup orang India. Faham tuan-tuan bukan makna kita redha, tapi kita faham. Kita tahu bagaimana gelagat ataupun kelakuan hidup mereka. Dan inilah mukjizat Al-Quranul Karim. Al-Quran daripada awal apabila Allah menurunkan wahyunya, Allah mengatakan bahawa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenal, ya. Kerana apabila kamu kenal sebagai seorang Muslim, kita boleh melaksanakan dakwah dengan lebih baik. Kerana kalau kita kenal sebagai seorang Muslim, kita boleh berakhlak dengan seorang jiran kita walaupun dia bukan Muslim, walaupun dia bukan orang Melayu, dengan akhlak yang diajarkan oleh Islam, yang menjadi tanggungjawab kita untuk kita laksanakan kepada jiran kita. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, ini salah satu daripada mukjizat Al-Quran daripada sudut kemasyarakatan. Orang sebut toleransi, Al-Quran lebih dalam daripada itu. Toleransi, tapi kalau kamu tak ada understanding, kalau kamu tak faham di antara satu sama lain, toleransi itu nafasnya pendek. Justru bagaimana kamu nak hidup sebagai sebuah masyarakat majmuk yang kukuh, sebuah masyarakat majmuk yang mantap, lita'arafu, untuk kamu saling kenal mengenal. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, selanjutnya kita melihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 118 119. Allah menyebutkan kepada kita, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk, ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Allah menyebutkan sesungguhnya sekiranya Allah berkehendak perkara itu berlaku, maka Allah lebih daripada mampu menjadikan umat manusia ni ummah yang satu. Semua sekali beriman kepada Allah, semua jadi orang Arab, semua jadi orang Melayu, semua orang jadi Jawa. Kalau Allah nak, Allah boleh takdirkan yang sedemikian. Wala yazaluna mukhtalifin. Tetapi itu bukanlah apa yang Allah takdirkan. Manusia dalam keadaan mukhtalifin, masing-masing mempunyai kepelbagaian, berbeza di antara satu sama lain. Daripada sudut akidah, ada yang pilih untuk beriman kepada Allah, ada yang pilih untuk kufur kepada Allah. Daripada sudut pemikirannya, ada orang fikir cara kontekstual. Dia tak tengok apa yang tertulis, dia selalu baca yang tersirat. Ada orang kata yang kamu susah payah pergi baca yang tersirat, buat apa dia tulis begitu dah, ikut je lah. Benda ni bukan berlaku zaman kita je tuan-tuan, hatta berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ikhtilaf, sahabat-sahabat berbeza pandangan. Daripada sudut selera makan, beza tuan-tuan. Ada orang tak boleh tengok nasi Arab, ya, dia pantang jumpa. Dia pantang-pantang tapi dia pantang jumpa. Ada orang pantang sungguh, dia memang tak boleh makan. Dia ni memang kena nasi putih dengan kuah kari kambing, itu je. Nasi Arab tak boleh. Ya, ada orang ayam penyet boleh, ada orang tak masuk dengan selera dia ayam penyet. Wala yazaluna mukhtalifin. Manusia ini berada dalam keadaan berbeza di antara satu sama lain.
Kata para ulama, ia adalah suatu sunnatullah atas muka bumi ini. Inilah ketetapan Allah di atas muka bumi ini. Manusia ini berbeza dalam serba-serbi keadaan. Sebab itu hadirin mukminin, kalau ada orang yang bercita-cita dia tak mau khilaf ataupun dia tak mau ada perbezaan, kalau boleh semuanya seragam, hadirin mukminin, cita-cita itu akan gagal daripada hari pertama. Sebab sunnatullah di atas muka bumi ini, manusia ini bukan seragam selera ataupun pilihan mereka. Dalam semua sudut manusia akan berbeza. Maka hadirin mukminin, apabila Allah Subhanahu wa taala utuskan kita sebagai seorang muslim, bukan tujuan kita adalah untuk menghapuskan kepelbagaian ini. Tetapi kita nak mengajak manusia yang kufur kepada Allah untuk beriman kepada Allah. Kita nak tarik manusia yang pilih untuk jauh daripada agama Allah dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai khalifah atas muka bumi ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak susun hidup supaya masyarakat kekal dengan kepelbagaian, tetapi boleh hidup dengan rukun ataupun kepercayaan yang boleh kita sekatakan. Bagaimana kepercayaan ataupun rukun yang kita sekatakan? Mesti hidup hormat menghormati. Mesti hidup dalam keadaan tak hina di antara satu agama dengan agama lain. Agama adalah suatu yang suci, tak boleh hina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, jangan kamu hina agama ataupun sembahan yang disembah selain daripada Allah. Kerana bimbang bila kamu hina sembahan yang disembah selain daripada Allah, barang pasti orang yang sembah-sembahan itu akan hina Allah Subhanahu wa taala. Adwam bighairi ilm, dalam keadaan mereka nak balas dendam, mereka tak kenal Allah Azza wa Jalla. Hatta kita nak keji berhala yang disembah selain daripada Allah, Allah tak benarkan. Kerana kalau kita start untuk keji agama ataupun sembahan yang disembah oleh orang lain, mereka akan keji dan hina Allah. Adwan, out of revenge. Mereka akan balas dendam. Kerana kita hina patung mereka, kita hina sembahan mereka, mereka akan hina Allah Azza wa Jalla. Hadirin mukminin, bukan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, kerja kita adalah nak hapuskan kepelbagaian ini, tidak. Tapi bagaimana kita nak uruskan dunia ini, hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, mengikut susunan yang telah diajarkan kepada kita di dalam Quran, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, antara ayat yang dirujuk oleh para ulama dalam memberikan petunjuk kepada kita apa dia sikap Islam terhadap orang bukan Islam, antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Mumtahanah ayat yang ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul azim. Allah menyebutkan di dalam suratul Mumtahanah ayat yang ke-8, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kamu, yakni untuk berlaku baik ataupun berlaku adil kepada orang-orang bukan Islam, kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu, yang tidak halau kamu keluar daripada tanah air ataupun rumah kamu kerana agama kamu. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang berlaku adil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah ayat yang paling jelas menunjukkan kepada kita bagaimana Islam ajar kita untuk hidup dalam masyarakat, khususnya apabila kita bermuamalat dengan orang bukan Islam.
Selagi mana kata Allah Subhanahu wa taala, lam yuqatilukum fid din, mereka tak bunuh kamu, mereka tak perang kamu kerana agama kamu. Mereka tak halau kamu keluar daripada kampung halaman, rumah tempat tinggal kamu kerana agama kamu. Kalau tak bayar sewa, dia halau keluar, itu cerita lain tuan-tuan. Jangan pula tuan-tuan, tuan rumah bukan Islam, tuan-tuan tak bayar sewa rumah, tak bayar berapa bulan, 12 bulan. Dia halau keluar. Tengok Allah dah sebut dalam Quran dah. Orang ni layak kita perangi. Tak tuan-tuan, dia halau keluar kerana agama. Pasal apa dia halau? Kita bukan takat bayar bulan-bulan cantik, deposit pun bayar 10 bulan. Dia minta 2 bulan, bayar 10 bulan. Dia halau kita keluar. Sebab apa? Tengok dalam IC kita Muslim. Itu maksud dia halau kita keluar kerana agama kita. Sebagaimana yang berlaku di Palestin. Bagaimana tanah-tanah umat Islam diceroboh, dibina illegal settlement, dibina penempatan haram. Yang kata penempatan haram bukan kerajaan Islam Hamas. Bukan orang Palestin yang mengisytiharkan itu adalah illegal settlement. Itu telah diputuskan di peringkat United Nations. Itu adalah illegal settlement. Itu cerita lain. Tapi hadirin mukminin, selagi mana orang bukan Islam tak perangi kita, tak halau keluar kita daripada kampung halaman kita, apa tanggungjawabnya? Allah Subhanahu wa taala kata, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Antabarruhum, apa maksud dia? Buat baik kepada mereka. Dalam erti kata hormati mereka, cakap elok-elok pada mereka. Ya, apabila mereka senang kita ucap tahniah, apabila mereka dirundung kesedihan kita ucapkan ucapan takziah. Hormat menghormati, macam mana berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan satu hari jenazah Yahudi lalu depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersama dengan para sahabat. Nabi duduk dengan para sahabat. Bila Nabi nampak jenazah Yahudi lalu depan Rasulullah, Rasulullah bangun. Sahabat tercengang-cengang, tapi mereka tak nak mukhalafah dengan Rasulullah. Mereka juga bangun. Selesai jenazah Yahudi itu dibawa pergi, mereka tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, annaha janazatun Yahudi. Ya Rasulullah, itu jenazah Yahudi. Sebab apa kita bangun ya Rasulullah? Itu jenazah Yahudi. Kita tuan-tuan orang Melayu ni jangan sebut Yahudi tuan-tuan. Sebut Yahudi ni tak ada benda yang baik. Bagus juga kita bawa hadis ni malam ni tuan-tuan. Jenazah Yahudi lalu Nabi bangun. Bukan takat senyap, bukan takat tunjuk hormat, Nabi bangun. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, annaha janazatun Yahudi. Itu jenazah Yahudi ya Rasulullah. Takkan kena bangun? Apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alaysat nafsan? Bukankah jenazah itu juga satu nyawa? Yang macam mana kita sedih apabila orang yang kita sayang dalam keluarga kita meninggal dunia. Kita nak orang tunjuk sokongan pada kita, tunjuk hormat pada kita. Bukankah ahli keluarga dia juga layak untuk mendapat sokongan dan penghormatan yang sama? Kerana dia manusia, kita manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi tunjuk pada kita. Sebab itu kita kena ubah tuan-tuan. Bila tengok ada Cina meninggal dunia, jangan kita hajar anak kita padan muka mampuih dah. Tuan-tuan, ini bukan akhlak Islam. Melainkan yang meninggal dunia itu, yang mati itu tuan-tuan, tarafnya Netanyahu. Kita kata pada nama hang pun setan. Itu cerita lain tuan-tuan. Ini yang duduk sebelah rumah kita ni, hari Jumaat pukul 1 suku, dia tengok kereta kita ada kat rumah, dia pun susah hati. Dia takut kita lupa hari tu Jumaat, tak pergi sembahyang Jumaat lagi. Yang kita duduk tengok cerita Hindustan. Tuan-tuan, dia pula risau, satu suku kereta kita duduk kat rumah lagi. Dia bukan Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan ajar anak kita begitu. Soal ajar batas iman dan kufur, tak sampai kita perlu untuk ajar anak kita istihza.
hina orang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks antabarruhum, buat baik kepada mereka. Jenazah Yahudi lalu, tuan-tuan, Nabi bangun berdiri. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ini jenazah Yahudi." Kata Nabi, "Bukankah itu juga satu manusia, satu nyawa? Bukankah dia layak diberikan penghormatan? Bukan kita hormat agama dia, kita hormat dia kerana dia juga seorang insan. Dia juga satu jenazah." Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ini dia adab Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita. Antabarruhum, buat baik pada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bagaimana kita tengok berlaku adil kepada mereka. Kita tengok dalam kes Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia tengok sah-sah dah Yahudi ni curi baju perisai besi perang Sayyidina Ali. Masuk dalam mahkamah, hakim tanya, "Apa bukti yang kamu tuduh dia ini curi baju perisai besi kamu, wahai Ali, wahai Sayyidina Ali, wahai khalifah?" Ya. Bukan orang yang kena tuduh, dia kena bersihkan diri dia bahawa dia tak salah, tuan-tuan. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Beban pembuktian itu berada pada pihak orang yang bawa tuduhan. Maka Ali, kamu tuduh Yahudi ni curi baju besi kamu, apa bukti yang kamu ada? Sayyidina Ali kata, "Aku tak ada bukti apa-apa. Tapi aku tahu baju besi yang macam tu kalau kat sini aku seorang je." Ini bahasa saya lah, tuan-tuan, au kama qal. Ya. Tapi lebih kurang begitu konteksnya. Kalau begitu, maka hakim membebaskan lelaki Yahudi. Tuan-tuan, bebas lelaki Yahudi. Lelaki Yahudi ni siapa dia yang berlawan dengan dia dalam kes mahkamah ni, tuan-tuan? Ini Sayyidina Ali. Ini sepupu Nabi SAW, antara sahabat yang paling alim. Hakim bebas, buang kes. Hakim ini beri pembebasan kepada seorang Yahudi. Akhirnya Yahudi ini takjub dengan keadilan Islam. Dia mengaku, dia confess, "Betul, baju ni aku curi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu." Tapi tuan-tuan, Islam yang ditegakkan pada zaman as-sahabah, zaman salafus salih, Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW, bila keadilan itu dilaksanakan, keadilan itu sifatnya buta warna. Dia tak tengok warna kulit. Sebab Ali geng aku, lagu-lagu mana pun Yahudi ni mesti kita sumbat paling kurang 1 minggu duduk dalam. Tapi ia tak berlaku, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yahudi ni takjub tengok keadilan Islam. Beliau confess, "Memang aku curi baju ni daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu." Orang tengok, orang jadi confident. Tak payah ajak dia kepada Islam, tuan-tuan. Hati dia, jiwa raga dia, hadirin mukminin yang dirahmati Allah, meyakini secara pasti bahawa Islam benar-benar bawa keadilan. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang berlaku adil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak bawa 2 model. Barangkali kita kata itu benda yang ada dalam Quran ni, tapi dalam hidup ni tak nampak. Daripada zaman Nabi sampai zaman kita, tak ada satu contoh masyarakat yang majmuk. Kita tak mau ambil contoh sebagai contoh orang Arab, sebab orang Arab ni setengah negara itu 95 ke atas persen rakyatnya adalah Muslim. Kita Muslim, negara kita ni, tuan-tuan, lebih kurang 50% sampai 60%. Itu pun banyak jenis juga. Ya, banyak brand juga, tuan-tuan. Tengok brand cat mana lah. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, para ulama apabila membincangkan berkaitan dengan suasana hidup dalam masyarakat yang pelbagai latar belakang, agama, budaya, keturunan dan sebagainya, model yang pertama tidak lari daripada memperkatakan berkaitan dengan negara Islam Madinah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan Sahifatul Madinah, perlembagaan Madinah,
ataupun piagam Madinah, Constitution of Madinah, yang disebutkan oleh ahli sejarawan sebagai the first written constitution in the world, perlembagaan untuk sebuah masyarakat ataupun negara sivil yang pertama dalam sejarah kehidupan bernegara di kalangan manusia. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, disebutkan oleh ahli fikir besar Islam, masih hidup beliau, Datuk Dr. Siddiq Fadil, dalam syarahan beliau, beliau mengatakan bahawa di dalam Sahifatul Madinah, Nabi SAW memecahkan ummah kepada dua bentuk ataupun dua kategori. Pertama, kata beliau, ummah diniyah, ummah daripada perspektif din, daripada perspektif agama, sebagaimana yang termaktub di dalam Sahifatul Madinah, annahum ummatun wahidatun min dunin nas. Ini ayat yang termaktub di dalam Sahifatul Madinah, ayat yang termaktub dalam perlembagaan Madinah. Ummah itu merujuk kepada Aus, Khazraj, Ansar, Muhajirin. Ini kategori ummah yang pertama di dalam Sahifatul Madinah. Tetapi tuan-tuan, di dalam perlembagaan yang sama, bagaimana Rasulullah seorang negarawan yang ulung, dia tak nak buat satu negara yang luarnya nampak hebat tetapi dalamnya berantakan, kerana ada di kalangan warga negaranya tidak merasakan bahawa kami berada satu kelas dengan warga negara lain yang dapat layanan istimewa. Nabi menulis di dalam Sahifatul Madinah, wa anna yahuda bani aufin ummatun ma'al mu'minin. Sesungguhnya Yahudi keturunan Bani Auf adalah ummah yang sama bersama dengan orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, ummah di dalam Sahifatul Madinah juga merujuk kepada permuafakatan di antara Muslim, Aus dan Khazraj, Ansar dan Muhajirin, dengan orang-orang Yahudi Bani Auf. Pantang tok nenek kita boleh berkawan dengan Yahudi. Tetapi di dalam Sahifatul Madinah, di dalam Mitsaqul Madinah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tertulis menyebutkan, wa anna yahuda bani aufin ummatun ma'al mu'minin. Sesungguhnya Yahudi daripada keturunan Bani Auf adalah umat yang satu dengan orang-orang yang beriman. Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Nabi memberikan pengiktirafan bahawa ummah itu dirujuk orang beriman dan juga orang Yahudi, kerana Nabi SAW nak pastikan Madinah sebagai sebuah negara yang kuat. Semua orang rasa bertanggungjawab untuk pertahan dan bangunkan Madinah saat senang, saat sukar. Nabi SAW nak pastikan bahawa negara Islam Madinah ini tidak ada siapa di dalamnya yang merasakan dirinya terpinggir. Aku menjadi golongan yang disebut sebagai second class citizen, golongan warga negara kelas kedua. Ummatun ma'al mu'minin, Yahudi Bani Auf adalah umat yang satu dengan orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW memberikan kebebasan kepada orang Yahudi, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahifatul Madinah, lil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum. Untuk orang Yahudi, mereka bebas beramal dengan agama mereka. Untuk orang Islam, mereka bebas untuk beramal dengan agama mereka. Dan kalau dilihat kepada perincian fasal-fasal Sahifatul Madinah, keluar satu kaedah, yang mana kaedah ini berbunyi, lahum ma lana wa alaihim ma alaina. Apa-apa yang menjadi hak bagi orang Islam untuk mereka nikmati dalam negara ini, itulah hak yang akan dinikmati oleh orang-orang bukan Islam dalam sebuah negara. Dan apa-apa yang menjadi tanggungjawab dan kewajipan untuk umat Islam penuhi terhadap negara ini, itulah tanggungjawab dan kewajipan yang perlu dipenuhi
oleh orang bukan Islam terhadap negara ini. Sebab itu hadirin mukminin, Madinatul Munawwarah benar-benar memecah tradisi peradaban yang pernah hidup sebelum daripada itu. Sebab itu hadirin mukminin, kita tengok ayat suratul Mumtahanah, kita tengok kepada model Sahifatul Madinah ataupun negara Madinah itu sendiri, antaranya disebutkan oleh Dr. Ali Al-Qurahdari di dalam kitab beliau Nahnu wal Akhar, kita dan mereka. Kita merujuk kita orang Islam, al-akhar orang bukan Islam. Beliau menyebutkan al-aslu fil muamalat ma'a ghairil muslimin as-salam. Kaedah ataupun hukum asal kita dalam bermuamalat dengan orang bukan Islam ini adalah as-salam, perdamaian, al-aman, keamanan di antara kita. Tuan-tuan, haram fatwa yang kata kalau mencuri kedai tokek Cina tak apa sebab dia Cina. Tuan-tuan jangan duk sandar benda ni dengan hadis Nabi. Tuan-tuan jangan duk sandar perangai ini dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari, Nabi wafat pada tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang dengan seorang Yahudi, maka dipajakkan baju besi baginda kepada Yahudi itu untuk ganti ataupun selesaikan hutang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini kita kata tak apa, pinjam kat orang bukan Islam tak bayar tak apa, dia berak tak basuh. Tuan-tuan, ini tak ada asas agama. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, barangkali ada yang terfikir, mengapa kita perlu baik dengan orang bukan Islam? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita belajar sejarah Andalus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, barangkali sebahagian di kalangan masyarakat Islam tak pernah menyangka bahawa Islam pernah menjadi kerajaan di Andalus lebih daripada 7 abad. 7 abad ni apa tuan-tuan? 700 tahun lamanya. Ya. Kalau kita nak tengok Islam masuk ke tanah Melayu pun tuan-tuan tak sampai 7 abad. Tapi Andalus ataupun hari ini kita sebut Spain ataupun Spanyol pada hari ini tuan-tuan, 7 abad lamanya Islam menjadi kerajaan. Bukan Islam jadi imigran. Ini bukan sampai lepas tu tak tahu nak pergi mana, immigration duk tangkap, tak. Jadi pemimpin. Sulaiman Al-Qanuni, salah seorang tokoh besar yang menjadi khalifah yang adil, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sejarah Andalus. Sebab itu lahirnya tokoh-tokoh Ibnu Hazmin Al-Andalusi. Ya, Ibnu Hazmin Al-Andalusi barangkali tuan-tuan kalau kita boleh bayang dia, rambut dia barangkali blonde, mata biru tuan-tuan, hidung mancung, bukan hidung penyet macam kita. Lahirnya tokoh-tokoh ulama. Al-Imam Al-Qurtubi. Qurtubi ni sandar kepada Cordoba. Tokoh dalam bidang tafsir, tokoh dalam bidang hadis, tokoh dalam bidang fiqh, tokoh dalam bidang tarikh sejarah Islam. Siapa nama dia? Al-Imam Al-Qurtubi. Orang mana? Orang Cordoba. 7 abad tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam menjadi kerajaan. Islam memimpin dunia pada ketika itu. Pusatnya adalah di Andalus, di Cordoba, di Granada. Dan tuan-tuan, salah satu daripada sifat ataupun polisi yang diterapkan oleh kerajaan Islam Andalus adalah apa yang dinamakan sebagai La Convenvicia. Apa makna La Convenvicia? Coexistence peacefully. Hidup dalam keadaan aman damai secara yang harmoni. Merujuk kepada siapa tuan-tuan? Merujuk kepada Muslim, merujuk kepada Kristian, merujuk kepada Yahudi. 7 abad lamanya Islam menjadi kerajaan, Islam menjadi pemerintah, pemimpin di Andalus. Orang Kristian nak datang, orang Yahudi nak datang, semuanya diberikan jaminan oleh kerajaan Islam. Sehingga ada polisi yang namanya La Convenvicia,
yang merujuk kepada peaceful coexistence, yang merujuk kepada hidup aman damai secara yang harmoni walaupun dengan pelbagai agama dan latar belakang. Sehingga disebutkan tuan-tuan, teologi agama Judaism, agama orang Yahudi, teologi agama Kristian ini disusun paling kemas sampai kemuncak dia pada zaman Andalus. Orang Kristian ni boleh perkemas ajaran agama dia ni pada zaman Andalus. Orang Yahudi boleh perkemaskan dogma-dogma agama mereka, doktrin-doktrin agama mereka tuan-tuan, Judaism, pada zaman Andalus. Mereka boleh perkenal sampai tuan-tuan ada satu istilah yang masyhur pada ketika itu di Andalus, namanya Mozarab. Mozarab ini tuan-tuan merujuk kepada Musta'arab. Musta'arab ini bukan orang Arab tapi Arab wannabe. Dia ni tak Arab tapi dia syok sangat nak jadi Arab. Pasal apa? Dia tengok orang Islam macam ni, superb. Bahasa Arab mereka tinggi, budaya Arabnya cantik. Mereka nak jadi Musta'arab. Mereka ni nak jadi orang Arab. Siapa mereka ni? Orang Kristian. Orang Kristian tapi nak jadi macam orang Arab. Orang masuk Islam berbondong-bondong. Walaupun kita tak dakwah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walaupun kita tak khutbah, kita tak ceramah, tapi orang tengok bagaimana perilaku orang Arab pada ketika itu, pemimpin Islam pada ketika itu tuan-tuan, keadilan di dalamnya, sifat keterbukaan yang ada pada ketika itu. Kalau mereka tak masuk Islam pun tuan-tuan, mereka nak jadi macam orang tu. Disebut Musta'arab. Mereka ni nak jadi macam orang Arab. Hidung tak macam orang Arab tapi nak jadi orang Arab juga. Tapi tuan-tuan, sehari dua ni kita tengok dalam masyarakat kita pun ramai Musta'arab juga. Nak jadi orang Arab juga dalam masyarakat kita. Baguslah. Macam mana nak jadi orang Arab? Ana ente. Kadang-kadang terbalik, ente dengan ana tu terbalik. Kita pun tak tahu. Ana apa habang? Kita pun tak tahu. Dia nak tanya aku nak jawab ke macam mana? Sebab apa? Seronok. Perkara itu berlaku di Andalus. Ya. Peaceful coexistence. Bagaimana orang tengok kepimpinan pada ketika itu. Bagaimana orang tengok sikap. Bagaimana orang tengok governance pada ketika itu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah. Berakhirnya empayar Islam di Andalus. Apabila umat Islam disembelih, bukan takat orang Islam disembelih, Yahudi juga disembelih apabila berakhirnya empayar Islam. Sebab itu hadirin mukminin, sejarawan, historian yang jujur terhadap sejarah Granada, sejarah Cordova, sejarah Andalus, mereka mengatakan setiap kali kami mengenang detik ketumbangan empayar Islam, tamadun Islam di Grenada, pada setiap detik itulah bergenang air mata kami, kerana Eropah selepas daripada itu tidak pernah akan merasakan, tidak pernah lagi merasakan keamanan dan keharmonian sebagaimana keamanan dan keharmonian yang mereka rasa pada zaman adanya tamadun Islam di Andalus. Dan hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, inilah salah satu juga model bagaimana Islam boleh memimpin kepelbagaian. Ya. Masalah hari ini tuan-tuan, isu-isu berkait dengan soal bagaimana sikap orang Islam pada orang bukan Islam seringkali dibicarakan hanya melalui pentas politik. Minta maaf saya sebutkan. Tetapi penting untuk umat Islam melihat kembali kepada akar keilmuan kita, Al-Quran kita, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya barulah kita wacanakan di dalam pentas ataupun persada yang berbeza. Kerana hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, kita bimbang sekiranya umat Islam tidak memahami bagaimana model yang pernah wujud di dalam sejarah Islam yang agung, maka kita telah melepaskan satu peluang yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk berdakwah kepada orang bukan Islam walaupun kita tidak perlu berceramah. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya
Saya memetik kata-kata masyhur daripada Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kunu du'atun wa antum samitun. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada para sahabah, kepada umat Islam, jadilah kamu para pendakwah, jadilah kamu kepada orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, wa antum samitun, dalam keadaan mulut kamu tertutup, tak cakap apa-apa. Jadilah kamu sebagai pendakwah. Tuan-tuan, bukankah kontradik? Suruh dakwah tapi mulut tutup, kamu senyap, kamu tak payah cakap apa-apa, tapi jadilah sebagai pendakwah. Pening kepala kita. Bukan kita je pening, sahabat-sahabat pun pening. Tanya pada Sayyidina Umar, bagaimana kami nak melakukan dakwah, kamu suruh kami senyap. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bi akhlaqikum, dengan akhlak kamu. Jadilah kamu pendakwah, memanggil orang, menjemput orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bi akhlaqikum, dengan akhlak kamu. Kamu tak payah nak kempen kuat-kuat yang mengatakan bahawa Islam ini adalah agama yang unggul, Islam ini adalah agama yang hebat, Islam ini adalah agama yang terbaik. Tetapi tunjukkan akhlak kamu. Islam adalah agama yang orang deal dengan Islam, dia tak pernah ada pengalaman dibohong, dia tak pernah ada pengalaman dikhianat, dia tak pernah ada pengalaman orang Islam memberikan servis ataupun layanan yang substandard. Sebagaimana yang kita lihat generasi as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in dididik dan dibentuk dengan acuan tarbiyah yang disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hadirin mukminin, marilah sama-sama kita mewujudkan paradigma baru. Paradigma melihat orang bukan Islam sebagai peluang dan sasaran dakwah kita, bukan menjadi subjek kepada prejudis ataupun kebencian yang sebahagiannya tidak ada asas dan tidak ada hujung pangkalnya. Dan kalaupun ada di kalangan orang bukan Islam yang sememangnya biadab, tidak menghormati tata susila dan sebagainya, jangan generalisasikan, jangan kita generalisekan. Kalau dia biadab, biarkan dia biadab, kita deal dengan kebiadapan dia. Tapi jangan jumpa dengan orang bukan Islam semua sekali biadab. Sedangkan barangkali hamba Allah itu kepingin sangat nak mendengar Islam daripada kita. Apa itu Islam? Ajarkan kepada saya, tunjukkan Islam kepada saya. Saya bukan seperti mana orang bukan Islam yang biadab tadi. Saya dengan dia adalah dua individu yang berbeza. Tuan-tuan, marilah kita mulakan paradigma tersebut. Barangkali kita tak pandai, kita bukan anak murid Dr. Zakir Naik, tuan-tuan, yang boleh pergi duk banding Quran Bible, ya. Dan yang ni tuan-tuan yang duk pandai-pandai, tuan-tuan, naya sekali. Bukan kata Bible tak lepas, yang Quran ni pun kita duk sangkut banyak lagi. Tapi tunjukkan akhlak kita, ya. Tunjukkan bagaimana kita dalam berurusan, kita bagaimana bermuamalat, kita bagaimana dengan berjiran, kita bagaimana dalam jual beli. Tak payah cerita Islam itu cantik, tuan-tuan. Tapi hadirin mukminin yang dirahmati Allah, berkat dengan usaha kita, berkat dengan doa kita, tuan-tuan, kita tak pasti satu abad kemudian barangkali Islam ini muncul dan tinggi, tuan-tuan, di persada. Barangkali bukan kerana kerja orang Melayu, tapi barangkali ini adalah kerja orang Kadazan, yang mana hari ini kita dakwah, tuan-tuan, satu abad lagi, bila orang Melayu dah tak nak pada agama, Islam tetap akan dimenangkan oleh Allah di tangan orang Kadazan, orang Iban, orang Dayak, orang Bidayuh yang nak pada agama Allah. Jangan kita rasa sombong dengan Islam yang kita ada. Kita mulakan paradigma yang baru, tuan-tuan. Tengok orang bukan Islam, ini dia mad'u aku, inilah sasaran dakwah aku. Tapi tak payah ceramah apa-apa kat dia. Mad'u kita, tunjukkan akhlak, ya. Bercakap dengan bercakap yang jujur, ucapan yang jujur, ucapan yang benar.
Walaupun kita tak pandai untuk berkhutbah, berkuliah, berceramah, tunjukkan diri kita dengan akhlak kita. Kita adalah pendakwah, kita adalah para da'i yang mengajak manusia ke jalan Allah. Kalau setiap orang Islam di Pulau Pinang khususnya tuan-tuan bawa paradigma dakwah, bawa jiwa da'i seperti ini, hadirin mukminin, tuan-tuan, this is not mission impossible. Ini bukan misi mustahil. Barangkali less than 100 tahun Allah takdirkan, hadirin mukminin, yang jaga Islam di Pulau Pinang ini barangkali bukan orang Melayu. Barangkali yang jaga Islam, tuan-tuan yang dirahmati Allah, di Pulau Pinang ini, tuan-tuan, bukan di kalangan orang Melayu, tapi orang yang Allah campakkan hidayah, dan kita yang merapati mereka, menyantuni mereka dengan akhlak Islam. Walaupun kita telah berehat di alam barzakh, kita tidak pernah terlepas daripada dapat saham kebaikan kerana dakwah yang kita buat. Dakwah apa yang kita buat? Kita jumpa dengan dia, kita bercakap, kita tak bohong. Kita bercakap, kita berjanji, kita tak khianat. Kita bermuamalat, kita amanah, kita jujur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, orang nampak keindahan Islam, orang nampak cantik Islam, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan moga-moga kita punya saham yang besar atas kebaikan dan keindahan Islam yang orang nampak itu, insya-Allah. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk memulakan paradigma baru, untuk memulakan semangat baru kita untuk berdakwah. Melihat orang bukan Islam, melihat saudara-saudara Islam kita sekalipun yang jauh daripada agamanya sebagai sasaran yang harus kita rapati dan santuni. Ajak mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, biarpun tanpa kuliah, tanpa ceramah, tanpa tazkirah yang panjang-panjang, tetapi dengan akhlak kita, dengan kualiti diri yang ada pada kita, kita jemput mereka pada agama Allah yang sangat murni dan sangat hebat ini. Dan moga-moga ada kebaikan yang berpanjangan pada kita untuk dunia kita dan akhirat kita, dengan jiwa dan juga minda da'i yang kita bawa dalam masyarakat dan kehidupan kita, insya-Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.